Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersua lagi kita pada kali ini. Ustazah harap semuanya dalam keadaan sihat walafiat dan dirahmati Allah selalu. Para pelajar yang disayangi Allah, perkongsian Ustazah pada kali ini adalah dalam Pendidikan Islam tingkatan 3 dalam bidang akhlak Islamiah, pelajaran 26. Untuk itu, pelajar boleh rujuk pada buku teks pada muka surat 203 bertajuk Adab Berkomunikasi. Kita sering berkomunikasi dalam kehidupan kita. Apakah yang dimaksudkan dengan komunikasi? Komunikasi dari segi istilah ialah perhubungan antara dua individu atau lebih secara langsung atau melalui perantaraan seperti email, surat, radio dan telefon. Islam telah menggariskan beberapa prinsip ketika kita berkomunikasi. Apakah prinsip-prinsip tersebut? Jom kita lihat. Prinsip yang pertama dalam komunikasi Islam ialah qaulan sadida, iaitu kata-kata yang benar, jujur dan tidak bohong serta tidak berbalik-balik. Prinsip komunikasi dalam Islam yang kedua ialah qaulan baligha, iaitu kata-kata yang tepat mengenai sasaran dan memberi kesan kepada jiwa. Seterusnya, prinsip yang ketiga dalam komunikasi Islam ialah qaulan layyina, iaitu kata-kata yang menggunakan bahasa yang lemah lembut. Islam menggariskan prinsip komunikasi seterusnya ialah qaulan maysura, iaitu kata-kata yang menggunakan bahasa yang mudah difahami. Prinsip komunikasi dalam Islam yang keempat ialah qaulan ma'rufa, iaitu kata-kata yang baik. Prinsip seterusnya ialah qaulan karima, iaitu kata-kata yang mulia. Islam adalah agama yang syumul, jadi dalam berkomunikasi pun ada adab-adabnya. Kita lihat yang pertama, adab berkomunikasi ialah tidak melalaikan daripada melakukan ibadah dan tanggungjawab seperti menjaga solat dan tidak mengabaikan tugasan maupun perintah ibu bapa. Adab seterusnya ialah menggunakan bahasa yang sesuai dan sopan seperti kata-kata yang penuh hikmah, mengandungi nasihat yang baik serta menjauhi perdebatan dan gurauan yang berlebihan. Adab berkomunikasi seterusnya ialah kesesuaian masa dan tempat seperti mengelak penggunaan gadget semasa di dalam masjid ataupun penggunaan gadget semasa menunggang motosikal ataupun mengelakkan penggunaan gadget semasa kunjungan hari raya. Selain itu, adab berkomunikasi dalam Islam ialah memastikan kesahihan maklumat seperti mengamalkan prinsip siasat sebelum sebar. Tidak mencetuskan maklumat palsu dan menjauhi perkataan dusta dan bohong. Adab komunikasi seterusnya ialah tidak menyebarkan fitnah dan membuka aib seperti menghindar daripada gosip, kutukan, mengadu domba dan tidak memanggil seseorang dengan panggilan yang tidak disukainya. Apabila kita mengamalkan adab-adab ketika berkomunikasi, apakah hikmah kepada individu? Jadi, hikmah beradab ketika berkomunikasi kepada individu ialah yang dapat meningkatkan ilmu pengetahuan agar dapat membezakan antara yang baik dan yang buruk. Hikmah seterusnya kepada individu ialah melahirkan individu yang berakhlak mulia yang dapat menjadi contoh kepada orang lain. Selain itu, apabila kita beradab ketika berkomunikasi,
kita dapat menyelesaikan sesuatu masalah dengan mudah kerana saling bertolak ansur antara satu sama lain. Selain itu, hikmah kepada individu apabila beradab ketika berkomunikasi ialah mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengamalkan adab-adab yang mulia. Hikmah seterusnya yang diperolehi oleh individu ialah dipandang tinggi oleh masyarakat kerana mempunyai kepribadian yang unggul. Tadi kita lihat hikmah berkomunikasi kepada individu. Baik, sekarang kita lihat pula hikmah berkomunikasi kepada masyarakat. Hikmah beradab ketika berkomunikasi kepada masyarakat ialah hidup dalam keadaan aman dan harmoni kerana sifat persefahaman yang telah ditunjukkan. Hikmah beradab ketika berkomunikasi kepada masyarakat seterusnya ialah menjauhi salah faham supaya masyarakat dapat hidup bersatu padu. Selain daripada itu, hikmah beradab ketika berkomunikasi kepada masyarakat ialah dapat bertukar-tukar pandangan supaya masyarakat maju dan makmur. Seterusnya, hikmah beradab ketika berkomunikasi kepada masyarakat ialah ia dapat menimbulkan kemesraan dan mengukuhkan perpaduan kerana saling hormat menghormati dan saling bertoleransi antara satu sama lain. Para pelajar yang dikasihi sekalian, setelah kita mempelajari tajuk ini iaitu adab berkomunikasi, mari kita uji minda dahulu. Yang pertama, nyatakan maksud komunikasi. Kedua, jelaskan 2 adab berkomunikasi. Ketiga, jelaskan 2 hikmah beradab ketika berkomunikasi terhadap individu. Dan yang terakhir, yang keempat, jelaskan 2 hikmah beradab ketika berkomunikasi terhadap masyarakat. Sekian untuk kali ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain waktu. Ilal liqa. Ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.